Mr. Muhammad Faisal Abdul Manap. Saya Malay. Tuan, masyarakat Melayu Islam Singapura seperti masyarakat lain di negara ini peka dan prihatin terhadap isu-isu semasa yang dihadapi. Sifat orang Melayu saling membantu yang berat sama dipikul. Dalam mencegah penularan COVID-19 contohnya, mereka pantas mematuhi pelbagai peraturan kesihatan termasuk menutup pintu masjid bagi mengekang jangkitan coronavirus di sini. Tuan, saya berbangga rata-rata masyarakat Melayu Islam di sini kekal tabah dan bersatu walau diasak pelbagai ujian dan cabaran. Cuma sejak kebelakangan ini, sesetengah anggota masyarakat dan asatizah kita mengadu ada isu-isu genting yang disuarakan dan masalah yang diajukan tidak mendapat jawapan yang jelas dari badan berwenang yang dipertanggungjawabkan mengurus kebajikan, keperluan dan kesejahteraan kita. Saya akan mengemukakan beberapa soalan hasil dari pemantauan saya pada perbincangan yang berlaku di media sosial dan secara zahir dengan tujuan untuk meminta penjelasan dan pencerahan agar yang keruh menjadi jernih, yang kabur menjadi cerah. Isu-isu yang akan disentuh adalah pertama, ajaran sesat, kedua, pengurusan sijil halal dan ketiga, soal takbir urus dan pengurusan kewangan membabitkan Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah. Tuan, pada November tahun lalu, Akhbar The Straits Times telah mengeluarkan laporan mengenai isu ajaran sesat melibatkan seorang lelaki yang dengan ramai isteri. Walaupun ianya adalah satu-satunya laporan akhbar tempatan mengenai isu ini, namun ada beberapa pihak mengatakan aduan terhadap individu ini telah dibuat beberapa tahun lalu sebelum ini. Soalan-soalan saya, bilakah aduan pertama yang diterima oleh MUIS mengenai individu yang telah dikatakan mengamal ajaran sesat? Kedua, mengapa siasatan lanjut hanya diteruskan MUIS selepas penerbitan berita itu di akhbar berkenaan? Ketiga, apakah hasil siasatan MUIS sejauh ini? Keempat, apakah peruntukan amlah mencukupi atau perlu disemak dan dipinda bagi perkukuh keberkesanannya dalam soal mengenangani ajaran sesat? Isu kedua adalah mengenai tuduhan kemungkinan berlakunya salah laku dalam tadbir urus dan salah guna kuasa dalam pengurusan sijil halal. Saya mohon agar hasil siasatan oleh pasukan siasatan dalaman IVT yang diketuai oleh Dr. Al-Baqi Ahmad, Timbalan Ketua Eksekutif MUIS, serta panel semakan bebas IRP yang dipengerusikan Encik Abdul Hamid Abdullah dibentangkan sepenuhnya di Parlimen demi keterusan dan kebertanggungjawapan. Menurut MUIS, ia telah merujuk perkara ini kepada Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB. Apakah yang dirujukkan kepada CPIB jika benar siasatan MUIS tidak menemui bukti rasuah atau penyelewengan kuasa? Kata orang Melayu, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Selanjutnya, MUIS telah selesai menyiasat dan memaklumkan hasilnya pada 15 Disember 2020. Tetapi selang 2 minggu kemudian pada 29 Disember 2020, berita diterima dari seberang tambak mengenai skandal sijil halal daging di Malaysia. Persoalan baru timbul setelah beberapa laporan di sana mengaitkan Singapura dan individu tertentu dari MUIS dalam perkara ini. Saya nukil laporan berikut, mula nukilan. The Islamic Development Department JAKIM does not discount the possibility that non-certified meat has been smuggled into the country and later sold as halal products. JAKIM Research Division Senior Director Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, in acknowledging this, said such cases had occurred in other countries. Speaking in a special live interview via the department's Facebook page, he said JAKIM learned in a past forum that such cases had occurred in Singapore. Because of this, Indonesia does not trust halal meat from Singapore. The non-certified meat reportedly enters warehouse at the port and the packaging is changed, then stamped with a halal label. So it is not impossible for this to happen in Malaysia today. End of quote. Soalan saya untuk Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam adalah seperti berikut. Apakah usaha atau tindakan telah diambil MUIS untuk menyangkal kenyataan Datuk Dr. Sirajuddin yang mempunyai unsur tuduhan yang amat membimbangkan ini?
yang mana boleh menjejaskan keyakinan masyarakat Islam terhadap proses pensijilan halal di sini. Kedua, sudahkah MUIS memulakan siasatan dan siapakah mengetahuinya susulan kenyataan dibuat Datuk Dr. Sirajuddin itu? Ketiga, adakah benar individu yang dikaitkan dalam gambar yang tular di media sosial adalah penolong pengarah di unit strategik halal MUIS? Keempat, apakah benar dia kini menyandang jawatan sebagai pengarah eksekutif atau Executive Director MOS Madrasah Wakaf Shared Services? Jika ia benar, kenapa individu ini dialih tugas jika tiada kesalahan yang berlaku? Adakah dia dinaikkan pangkat pada Disember 2020? Kelima, dalam laporan siasatan MUIS pada 15 Disember 2020 telah dimaklumkan kekhawatiran MUIS terhadap berlakunya pembocoran maklumat berbentuk email mendakwa ia melanggar Akta Rahsia Rasmi atau OSA. Apakah hasil siasatan tersebut? Tuan, isu ketiga adalah mengenai soal tadbir urus dan pengurusan keuangan membabitkan Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah ataupun nama pendeknya Madrasah Irsyad. Soalan-soalan saya adalah seperti berikut. Pertama, berapakah nilai modal yang disediakan Madrasah Irsyad bagi pembentukan Irsyad Trust Limited yang sebelumnya dinamakan sebagai Irsyad Foundation Limited? Kedua, apakah jangkauan dan bidang kuasa Madrasah Irsyad dalam kebolehsaksanaan pembentukan sesebuah anak syarikat, dalam hal ini Irsyad Trust Limited? Ketiga, adakah benar seorang pengarah kanan Madrasah MUIS meletak jawatan pada 2016 dan kemudiannya dibenarkan menjadi CEO Irsyad Trust Limited? Keempat, atas sebab apakah pengarah kanan Madrasah MUIS ini meletak jawatannya? Kelima, siapakah yang menuluskan pelantikannya sebagai CEO Irsyad Trust Limited? Soalan keenam, dari sumber manakah modal didapatkan Madrasah Irsyad yang digunakan bagi mewujudkan Irsyad Trust Limited? Ketujuh, saya mengunjungi ketiga laman rasmi Majlis Ugama Islam Singapura, Madrasah Irsyad dan Irsyad Trust Limited dan melihat kesemuanya tiada pengesahan kaitan antara satu sama yang lain. Boleh jelaskan mengapakah sedemikian? Kelapan, bagaimanakah MUIS memantau, meneliti dan melakukan semak dan imbang ke atas Irsyad Trust Limited? Akhir sekali, Tuan, saya mengharapkan jawapan yang jelas lagi terperinci dari Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam untuk kesemua soalan yang diajukan demi menghilangkan keraguan masyarakat ke atas kewibawaan badan-badan berwenang. Tuan, jika Menteri tak dapat memberi jawapan yang komprehensif di sesi ini atas faktor atau sebab yang tertentu, saya memohon agar Menteri dapat melakukan sedemikian melalui kenyataan media atau mengeluarkan kenyataan melalui saluran-saluran media sosial. Terima kasih, Tuan.